bagi pemodenan pertanian, tanah adat dan pembangunan wilayah Sarawak selaku pengerusi Jawatankuasa Induk Convention Khas Parti PBB Sarawak. Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, merangkap Timbalan Ketua Menteri, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan dan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 Sarawak. Yang Berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Hui Hian, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP. Yang berbahagia Datuk Insinyur Janang Bungsu, Setiausaha Agong Parti Rakyat Sarawak PRS, mewakili Yang Berhormat Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing, Presiden Parti PRS. Yang Berhormat Datuk Alexander Nanta Linggi, Setiausaha Agong PBB Sarawak, merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia selaku pengerusi Jawatankuasa Convention Khas Parti PBB Sarawak Zon Tengah bersama dengan Yang Berbahagia Datin Angelina Ujang, Timbalan Ketua Wanita 1 Pergerakan Wanita PBB. Yang Berhormat Datuk Amar Haji Muhammad Asfia Awang Nasar, Pengerusi Tetap PBB, merangkap Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, serta isteri Yang Berbahagia Datuk Hajah Fatimah binti Haji Muhammad Iskandar. Yang Berhormat Gerald Rentap Jabu, Ketua Pergerakan Pemuda, merangkap Naib Yang di-Pertua Parti PBB. Yang Berhormat Naib-Naib Yang di-Pertua Parti PBB, Ahli-Ahli Majlis Tertinggi Parti PBB, Ahli-Ahli Majlis Tertinggi Pergerakan Wanita PBB, Ahli-Ahli Majlis Tertinggi Pergerakan Pemuda PBB, Ketua-Ketua Cawangan Parti PBB Zon Tengah, para veteran Parti PBB Zon Tengah, 1083 para perwakilan dari cawangan PBB Zon Tengah, para media, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Khas untuk ahli PBB, kitalah segalanya, pemecah ombak kejahilan, penyeri belantara kehidupan, penganyam mimpi kejayaan, pemahat arca kegemilangan, tanpa merasa jemu berbakti demi kelangsungan bangsa berdigniti lewat perjuangan parti PBB yang berintegriti. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg, usul yang akan saya bentangkan telah diterima sebulat suara tanpa bahas oleh seramai 1083 perwakilan Convention Khas PBB Zon Tengah pada 3 Oktober 2020 sebentar tadi. Sejajar dengan aspirasi negeri Sarawak untuk menjadi sebuah negeri yang maju, stabil, lestari, berdaya saing, adil serta saksama dari segi politik, ekonomi dan sosial, di mana rakyatnya hidup dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan menerima kepelbagaian dan kelainan masing-masing. Convention Khas PBB Zon Tengah mengusulkan pertama, untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan sebagai pemangkin usaha melonjakkan ekonomi demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama, kerajaan hendaklah menubuhkan
Coastal Area Development Agency atau singkatannya KADA. Bagi melengkapkan pembangunan negeri Sarawak secara holistik dan inklusif di kawasan persisiran supaya seimbang dengan agenda pembangunan yang diaspirasikan oleh penubuhan Upper Rejang Development Agency (URDA), Highland Development Agency (HDA), Northern Region Development Agency (NRDA), Integrated Regional Samarahan Development Agency (ISDA), dan Sri Aman Development Agency (SADA). B. Memantapkan usaha dan meningkatkan kesegeraan penyukatan tanah hak adat Bumiputera dan penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 6 dan Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri serta tanah yang dikategorikan sebagai Native Territorial Domain NTD di bawah Seksyen 6A Kanun Tanah Negeri. C. Ini yang disebut oleh Dato' Alex tadi ya. C. Menggubal semula dasar mengenai hasil sumber asli yang kaya di zon tengah seperti hutan kayu, arang batu, pasir dan hidro agar lebih menguntungkan dan memberi manfaat kepada rakyat dan bukan kepada segelintir individu saja. D. Mempermudahkan proses mendapatkan lesen nelayan tradisi bagi nelayan dan lesen perniagaan IKS wanita supaya kedua-dua golongan ini berpeluang menikmati sepenuhnya pelbagai bentuk kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti geran, pinjaman, latihan dan bimbingan. Kedua, untuk memenuhi keperluan rakyat yang dahagakan persekitaran dan sistem sokongan sosial yang berkualiti bagi membolehkan mereka menikmati kehidupan yang lebih selesa dan sejahtera, kerajaan hendaklah A. Memperluaskan skim rumah mampu milik di bawah skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula secara besar-besaran di luar bandar di bawah seliaan HDC bersama LCDA dan Jabatan Tanah dan Survey, serta menambahkan peruntukan bagi skim pinjaman rumah panjang. B. Mengambil tindakan segera untuk memastikan kawasan luar bandar disediakan juga dengan kemudahan telekomunikasi terkini supaya rakyat dapat memanfaatkannya bagi tujuan peningkatan penyertaan dalam digital ekonomi, pendidikan dalam talian dan media sosial. C. Mewujudkan hub inovasi belia di setiap kawasan DUN bagi menyediakan pelbagai kemudahan untuk membantu mereka menjana pekerjaan, menjalankan aktiviti ekonomi, sukan
budaya, rekreasi dan pembelajaran melalui aplikasi digital secara kreatif dan inovatif. Mengkaji dan menggubal semula undang-undang negeri yang baharu, iaitu ordinan mengenai perkahwinan dan perceraian adat, untuk mengatasi pelbagai kelemahan dalam undang-undang adat yang sedia ada berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak dan pemberian nafkah. Menggesa agar Kerajaan Persekutuan mewujudkan semula jawatan kuasa khas di Sarawak bagi menangani masalah kanak-kanak Sarawak yang masih tiada dokumen pengenalan diri dan status kewarganegaraan mereka belum ditentukan. Kerana keadaan ini sekiranya dibiarkan berterusan, boleh memberi kesan negatif seperti keterabaian pendidikan dan kebajikan yang boleh menjejaskan masa depan kanak-kanak tersebut. F. Memohon Kerajaan Persekutuan mewujudkan semula program pendaftaran lesen motosikal untuk belia dan warga emas di kawasan luar bandar bagi memudahkan pengguna motosikal mendapat lesen sah, di samping meringankan juga beban kewangan mereka. G. Mencadangkan agar kerajaan negeri memberi bantuan awal pendidikan 300 hingga 1,000 ringgit kepada anak-anak Sarawak yang ditawarkan untuk melanjut pengajian mereka di peringkat sijil, diploma dan ijazah di mana-mana institusi pengajian tinggi di Malaysia. Ketiga, untuk meningkatkan peranan wanita dalam pengisian agenda pembangunan Sarawak, kerajaan hendaklah menerapkan dasar kesaksamaan gender agar penyertaan wanita di peringkat membuat keputusan di sektor politik, perkhidmatan awam, GLC, majlis tempatan dan sebagai ketua kaum dan ketua masyarakat dipertingkatkan lagi. Dan keempat dan terakhir, menyedari bahawa ciri-ciri berintegriti, committed, berwibawa, berpengalaman, adil kepada semua, tegas mempertahankan hak Sarawak ada pada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg selaku Yang di-Pertua Parti PBB merangkap pengerusi GPS. Maka dengan ini semua perwakilan Konvensyen Khas PBB Zon Tengah sebulat suara menyokong agar Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg mengetuai perjuangan menghadapi pilihan raya negeri ke-12 dan menang dengan cemerlang dan terus menjadi Ketua Menteri Sarawak Bumi Kenyalang yang kita cintai ini. Kalau ingin menabur bakti, rajin-rajin turun ke bendang, berjasa ke akar umbi. Dalam PBB kita berjuang. Ahli PBB pembela bangsa, berkhidmat berbakti di mana saja. Dalam hati semangat membara, mahu menang, menang bergaya. Nyior Gading, puncak mahligai, tanam lada berteres-teres, hancur daging, tulang berkecai.
GPS menang, kerja pun beres. Ayo para perwakilan sekalian, berdiri bersama saya. GPS, GPS, Sarawak, Sarawak, GPS. Sekian, terima kasih. Dan seterusnya, Ketua Pergerakan Wanita merangkap naib Kepala Ketua Parti PBB Sarawak menyerahkan scroll dan menyerahkan usul kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Dipersilakan. Penyerahan kepada Yang Amat Berhormat Yang Ketua Parti PBB Sarawak merangkap Ketua Menteri